Sebahagian besar penduduk di serata dunia pasti ada yang menggemari makanan pedas. Adakah anda salah seorang daripadanya? Ada yang berpendapat makanan pedas mampu memudaratkan kesihatan jika kerap dimakan. Saya punya favourite sambal ialah sambal belacan. Sambal yang saya selalu makan, sambal ikan bilis, sambal sotong, sambal paru. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI siaran 25 Januari bersama saya Segita dan juga Fiza Sabjahan yang saya rasa awak blending dengan topik hari ini. Apa orang kata kecil-kecil cili padi, awas boleh dicili macam tu. Tapi hari ini bukan propa, ini yang kami nak kongsikan kepada anda. Kalau semalam kita nak kongsikan tentang cinta ataupun propa, ramai juga yang terus berkongsi tentang pendapat-pendapat mereka selepas siaran. Tapi hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara menu istimewa setiap hari Selasa yang digemari saya kira ramai dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Tak kiralah orang Melayu ke, Cina ke, India ke, apa saja bangsa dan juga etnik anda. Setiap daripada anda mungkin ada sambal-sambal kegemaran anda. Awak ada sambal kegemaran ataupun tidak? Dulu-dulu saya kalau nak makan saya mesti kena ada sambal belacan. Tapi bila dah meningkat usia ni saya dah kurangkan sikitlah makan sambal. Tapi sambal tu tetaplah orang kata pembuka selera. Macam sedap kan? Saya ni kalau nak cakap pasal sambal bolehlah makan tapi tak adalah penggemar sangat. Mungkin anda di rumah tengah tumis sambal lah. Sambil-sambil anda tumis sambal tu, kami nak berikan anda sedikit update COVID terkini, iaitu setakat ini bilangan kes yang dilaporkan adalah 3,214 kes baru. Dan kalau kita lihat, ini berita yang mungkin membimbangkan sedikit buat para ibu bapa, di mana 525 pelajar dan 25 guru disahkan positif COVID-19 di Kedah setakat hari Ahad. Itu membabitkan kluster pendidikan di Kedah yang mana kalau kita nak lihat di sini daripada berita yang dilaporkan pada hari Ahad lalu, ia membabitkan 8 kluster pendidikan yang menyebabkan 15 buah sekolah di negeri tersebut terpaksa ditutup bagi mengelak penularan wabak itu. Dan kalau kita bercakap tentang wabak COVID-19 ini kan, saban hari rasanya betul kita harus belajar untuk hidup dengan pandemik ini. Tetapi dalam masa yang sama, kita masih lagi perlu menjaga keselamatan diri kita, ahli keluarga kita dan juga insan-insan yang kita sayangi. Patuh SOP. Makin lama ni saya cakap diri saya sendiri jugalah, Sugi. Kadang-kadang kita dah makin tak kisah dah kan. Jadi ini yang kita kena ingatkan diri kita, ingatkan kawan-kawan kita. Kalau kita nak berkumpul bersama-sama tu, pastikan anda pakai pelitup muka. Tangan anda ini sentiasa dicuci, sama ada menggunakan sanitasi tangan. Tapi yang paling terbaik sekali sebenarnya kita cuci tangan kita menggunakan sabun. Dan kalau nak jumpa orang lah kan, ini sendirilah kan, kita sekurang-kurangnya kita buatlah dulu self-test tu. Dan lebih-lebih lagi anak-anak kita yang dah sudah mula bersekolah, ingatkan mereka hari-harilah. Malam kita ingatkan, pagi kita ingatkan, tengah hari kita ingatkan, sentiasa ingatkan mereka. Macam kami di Wanita Hari ini kan, ini antara yang kami lakukan sentiasalah kan. Dalam seminggu 2-3 kali tu kita sendiri memang akan buat self-test tu, dan kemudian kami kongsikan bersama dengan ahli keluarga WHI kita ni, sama-sama untuk menjaga diri kami sesama kita lah kan. Ya, betul Fiza. Okey Fiza, saya bayangkan ada yang tengah tumis sambal, bau dah naik tu. Sedapnya bau sambal kan. Sambal tumis. Saya kan kalau mak saya masak, sambal tumis ikan mak saya, kemudian sambal udang, sambal sotong, itu memang saya punya favourite lah. Kalau mak masak sambal ikan cencaru tu, memang saya akan makan 2 tambah 3, 5 pinggan. Okey, terliur mereka di rumah. Baik, ini dia kami nak kongsikan bersama dengan anda. TikTok pelbagai sambal legend. Wow, saksikan. Jom. Ramai orang membelinya, bunga-bunga jualannya si Ayu. Gadis Ayu, datang seorang pemuda dapat melebur hatinya memetik. Oh cintanya kini berjalan dengan pasangan, tak hirau lagi dengan jualan. Matanya lirik
gadis manis ayu. Berlenggang dia berjalan, si gadis desa yang manja jelingan, yang manja. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku, jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang, tak mungkin hilang cintaku. Ya Allah, ya Tuhanku, sedapnya sambal tempoyak tu ditumbuk je kan dengan cili padi, dengan ikan bilis tak garang, gaulkan dengan tempoyak, makan pula dengan nasi dan timun. Oh, letak kicap sikit, sedap. Okey. Tambah cencaluk tadi pun nampak sedap juga. Baru-baru ni kan, selalunya kita makan cencaluk ni di Melaka kan. Okey. Baru-baru ni saya sempat ke Kuching, Sarawak, saya beli cencaluk fresh. Okey. Oh, sedap juga rasanya. Okey, dan Fiza, bila last awak guna batu tumbuk, lesung batu apa ni? Semalam. Semalam, okey. Saya Okey. tak tahu bila last saya guna. Tapi ini katanya segmen khas, surprise buat kami berdua. Oh, dan anda saya ingatkan penerbit nak suruh share jenis-jenis sambal. Okey. Hello. Hi everybody. Okey. Hari ni ada challenge untuk kedua-dua host Aduh, kita. berdebar saya. Kenapa dia dapat yang besar? Okay. Boleh je tu. Kena tanya pada producer lah. Okey, hari ni kedua-dua host kita kena buat satu challenge. Okey. Di mana you all kena buat sambal belacan Aduh. dengan menggunakan bahan-bahan yang ada atas meja. Sambal belacan Yes. Oh. Okay. Fiza Sabjahan pandai masak. Sambal belacan ikut kreativiti masing-masing Okey. Betul. Alamak. Ikut kreativiti Ah, masing-masing. okey. Tapi ada masa. Dalam masa 2 minit sahaja. Oh, mana boleh 2 minit. Okey, okey, ini Syikin, salah seorang penerbit kami di Wanita hari ini. Terima kasih Syikin. Okey, silakan. Okey, so kita nak pakai apron dululah. Ya, okey. Okey, Tadi apa? disclaimer. Sambal belacan Sambal belacan. So, ini kali pertama saya akan gunakan belacan. Oh, untuk okey. tumbuk. Okey, tak apa. Ini satu challenge yang cukup menarik buat saya. Tapi Fiza Sabjahan pro masak. Tak ada. Mana pula saya pro masak. 2 minit dia boleh siap ke Okey, sambal. so kita boleh mulakan lah sambal belacan Oh, dia main tumbuk-tumbuk tak ada blender. Dia main tumbuk-tumbuk. Saya suka yang pedas, so saya ambil cili padi. Dia apa ni? Asam ke Fiza? Senjawa. Asam Jawa. Oh, belum lagi time. okey. Awak jangan Dah boleh main ambil ke tipu, belum eh? ni? Okey, boleh ambil Okey, saya ambil cili Bermula padi. dari sekarang. Okey, nak tiru dia pun macam serba salah pula kan. Okey, cili padi. Okey. Biasa bawang lebih masak sambal. Kita tak nak tanya jiran kita pula. Aduh, hai. Okey, tumbuk je lah. Kita ada 2 minit je Tapi siapa yang akan jadi juri Fiza? Siapa yang nak makan sambal belacan kita ni? Kejap tumbuk kat bawah. Tengok dah kata dah dia pro, dia tumbuk kat bawah. Tak aci tengok producer cakap tak aci. Fiza Sabjahan, jangan main tipu. Tak boleh naik atas. Okey, I masukkan cili. Alamak, 1 minit kot. Masukkan ikan bilis ni kena kopek dulu ke macam mana Fiza? Macam mana? Kopek dulu ke? Ikan bilis, sambal belacan tak letak ikan bilis. Oh, habis tu kenapa ada ikan bilis kat sini? Tak apalah, saya punya dia special sikit ada ikan bilis. Aduh lah, yang tengah menonton tu jangan gelak ya. Yay. Ingatkan jadi host cakap je. Kena masak juga Okey, tapi kan sudi. Macam lain orang tu ada macam-macam jenis cara lah dia buat sambal kan. Okey. Ada orang dia buat sambal gesek, ada orang dia buat sambal macam-macam sambal lah kan. Okey, berapa minit lagi? Aduh, dah penat dah. 1 minit lagi. 1 minit? Ayam asam sikit. Okey, kena masuk belacan ni sekarang ke? Di hujungnya ke? Banyak Mana? pula.
Belacan. Bila Okey. Ni apa ni, gula ke? Gula Kata pro. Itulah, saya tak cakap, awak yang Saya cakap. cakap kata pizza tak jawab pro, tapi alamak. Sampai kena rambut Sambal dia macam menjadi je. Okey, dah siap. Sudu ada sudu? Okey, macam ni saya buat. Okey, yang saya punya ni tak tahulah sambal apa. Siapa yang cuba, all the best lah dengan perut anda. Siapa yang potong tomato tak buang dia punya kepala ni? Okey, dah siap. Okey. Oh, tu kena decorate sekali ke? Ada markah untuk tak adalah. dekorasi ke? Okey, kalau dah siap, boleh letakkan sambal atas piring hitam tu macam Okey. Fiza buat. Oh, letak benda ni terus? Batu lesung ni terus? Okey. Besarnya. Okeylah, letak kat sini je lah. Okey, sekarang ni Shikin akan cuba ke macam mana ni? Boleh lah. Macam mana ni? Penat? Ya? Mengah. Memang macam ni jadi host. Okey. Cabaran menjadi seorang host, Okey. kan? Okey, ni saya tak tahu macam mana awak nak jadi. Seramnya saya. Seram. Okey, saya rasa sekarang Aha. Okey, mana? Rasa ke? Tak payahlah, rasa sekejap lagi lah. Awak tengok je lah. Okey, saya tengok macam okeylah, saya rasa saya senang kot tengok pemenang dia. Okey. Ikut tekstur dia rasanya Ni macam tak tumbuk lagi, tak cukup. Pizza lah kot. Okeylah, pizza Sorry. jahat. Tak payah bertanding pun. Tapi jangan risau Sugi. Yang Sugi buat ni tadi Okey. Sugi letak apa? Letak semua kecuali limau dengan tomato. Oh, okey. Tapi kalau tak letak asam jawa tadi, kita dah boleh buat nasi goreng dah. Nasi goreng kampung. Tapi tak apa, sebab kami ni, kita semua budak baru belajar kan. Ataupun setiap daripada kita ni ada cara berbeza untuk kita buat sambal. Betul tak? Ya, betul. Ada orang dia letak air asam campur dengan limau. Ada orang dia letak tomato dalam sambal belacan dia. Tapi kalau kita nak tahu antara cara-cara ataupun cara tersendiri untuk buat sambal ni, anda boleh kongsi di laman sesawang kami. Dan kita ada tetamu-tetamu istimewa di studio. Betul. Tarik nafas dulu, Fiza. Saya pun nak tarik nafas, nak minum air sedikit. Anda jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI dengan variasi sambal. Timun ada. Colok makan. Wanita hari ini, wanita hari ini. Makanan pedas sememangnya sangat sinonim dengan cita rasa rakyat Malaysia kerana dikatakan mampu menambahkan lagi kepuasan dan melengkapkan sajian makanan tersebut. Ada yang berpendapat makanan pedas mampu memudaratkan kesihatan jika kerap dimakan. Tetapi sebenarnya terdapat banyak juga kajian yang menunjukkan kebaikan dan khasiat dari segi pengambilan makanan ini. Ini kerana cili, cabai atau lada yang merupakan salah satu rempah ratus yang berasal dari negara barat ini merupakan antara tumbuhan yang kaya dengan vitamin C, E dan juga provitamin E. Cili merah pula dikatakan amat tinggi kandungan vitamin C, vitamin B6, vitamin K1, potasium dan tembaga. Cili juga dikatakan mempunyai pelbagai khasiat yang baik untuk kesihatan badan kita. Walaupun terdapat banyak khasiatnya, namun harus diingatkan kepada mereka di luar agar mengambil dalam kadar yang berpada-pada dan tidak terlalu mengikut trend yang semakin popular seperti membuat cabaran memakan makanan yang terlampau pedas kerana ia boleh menjejaskan kesihatan anda. Baiklah, kembali bersama kami dan itu tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan kami Aina tentang khasiat cili. Orang kata ada yang takut makan cili, ada orang yang suka makan cili. Saya ada ramai kawan-kawan saya ni yang memang boleh makan cili padi tu begitu sahaja dengan nasi dijadikan ulam. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan kepada anda dan saya fikir anda di rumah juga pasti ada cara tersendiri, cara ibu, nenek ataupun moyang kita yang masak sambal mengikut cara tersendiri. Tapi hari ini saya nak bersama dengan Puan Azlina Mahmud
daripada sambal Sakura Pelangi yang nak kongsikan 2 resepi istimewa iaitu resepi sambal hijau dan juga sambal terung pipit. Betul? Betul. Oh, Mak betul nak? Okey, so kita nak kongsikan menu yang pertama dahulu. Menu apa kita nak kongsikan? Sambal ikan masin. Sambal ikan masin. Okey. Okey, kita dah boleh mulakan. Sambil-sambil kita mulakan, kita boleh borak-borak lah, kita kongsikan kepada penonton. Cakap tentang sambal ikan masin ni, ada orang buat sambal ikan masin, kalau tengok ni warnanya hijau. Ada orang buat sambal ikan masin warnanya merah. Mungkin boleh dikongsikan dari segi keistimewaan, kenapa sambal ikan masin ni warna hijau? Kita buat dia rasa, memang dia ada rasa berlemak sikit, so kita just guna cili hijau je. Okey. Cili hijau, cili api, cili hijau besar, bawang, bawang putih, ini je yang kita guna. Ini saja yang kita gunakan sebab kadang setengah orang dia buat sambal ikan masin dia guna cili kering kan. Yang ini kita gunakan cili hijau dan juga cili padi. Okey. Kalau kita cakap tentang bahan-bahan yang digunakan, hanya ini sahaja bahan yang digunakan. Tapi kadang-kadang orang buat sambal kan, dia ada letak nak sedap bagi berlemak, dia letak belacan, letak udang kering, dia letak macam-macam lah lagi, ikan bilis dan sebagainya. Tapi kenapa bahan ini sahaja yang digunakan? Macam ada setengah orang kan dia allergic dengan belacan. Lepas tu ada setengah orang juga dia tak suka macam makan manis ke apa. So sambal kita ni memang sambal yang pedas. Memang kita guna cili api kampung tanpa belacan. So siapa-siapa yang allergic pun boleh makan. Okeylah. Berapa lama sebenarnya Azlina mempelajari resepi ni? Memang resepi yang dicipta sendiri ke, ataupun ini memang resepi yang hari-hari daripada nenek, mak kita masak tu, macam mana tu? Memang daripada mak masak. So memang saya ni penggemar sambal. Okey. So kalau tak ada sambal, memang macam tak selera nak makan. So bila kita hari-hari makan sambal, so kita buat bisnes yang berasaskan sambal juga lah, sebab apa yang kita minat, apa yang kita suka, kita nak juga orang rasa. Inilah kan macam kita masak, apa yang kita makan kat rumah yang sedap, macam itulah juga kita nak kongsikan kepada pelanggan-pelanggan kan. Kalau cakap tentang sambal ni, tadi Sugita sambil saya jalan keluar tadi kan dia tanya Kak Fiza, dia kata sambal belacan tu kalau makan tak masak tak sakit perut ke? Tapi itu sambal belacan kan, ataupun sambal gesir, sambal bangga yang Sugi nak kongsikan selepas ini yang memang kita makan mentah. Tapi kalau sambal yang dimasak begini, kata orang kena betul-betul masak cilinya barulah tak sakit perut. Jadi berapa lama ia perlu dimasak untuk memastikan sambal ni teksturnya cantik, pecah minyak, cilinya masak dan sebagainya? Dia ikut juga pada kuantiti sambal ni. Kalau sikit mungkin lagi cepat dia masak lah. Tapi kalau banyak mungkin ambil masa sejam, 2 jam, 3 jam macam tu juga sampai dia pecah minyak. So kalau dia betul-betul pecah minyak, baru kita dah boleh campurkan bahan-bahan yang lain. Okey. Saya adalah baca semalam ramailah orang kongsi tips untuk mengelakkan sakit perut ketika kalau makan sambal ni. Kata orang kan, kalau nak mengelakkan sakit perut, cili kita ni kena diletak dalam nombor ganjil, bukan nombor genap. Betul ke? Kita kisah je. Suka hati lah ya. Suka hati. Okey, lain orang lain kan. Okey. Apa yang kita perlu tunggu ni, memang kita menggunakan cili hijau, cili padi, bawang putih, bawang merah. Kita memang tak letak belacan dan sebagainya. Air asam pun tak letak. Air asam ada juga letak. Dengan garam. Okey. Garam sikit. Lepas tu macam, sebab kalau ikan masin ni kan dia ada rasa masin, so kita balancekan dengan air asam dengan gula sikit. Tapi dia tak rasa manis lah. Okey. So dia balance rasa. Faham? Sambal tu memang sedap kalau memang ada rasa masam sikit, manis sikit kan, dan juga masin yang tak masin sangat lah kan. Okey, bila kita boleh letakkan gula kita? Okey, boleh taruh. Sekejap. Okey, kita letakkan gula. Tapi penonton-penonton di rumah mungkin ada juga cara anda tersendiri untuk masak sambal ikan masin kan. Macam-macam jenis ikan masin. Kadang-kadang orang masak sambal ikan talang, orang masak sambal ikan kurau, ikan tenggiri. Tapi macam Azlina, ikan apa yang digunakan? Kita selalunya akan guna ikan kurau, ikan talang dan ada juga guna ikan balung, asalkan isi ikan masin lah. Yang senang kan? Yang senang, yang memang dah ada kat pasar. Lebih mudah lah kan? Dia dah memang. Kalau kita nak buat sambal ikan masin kan, ada tak tips? Kadang-kadang kita tak nak bagi dia, walaupun nama dia sambal ikan masin, tapi kalau boleh tak naklah masin sangat kan. Jadi bagaimana cara untuk kita nak kurangkan rasa masin ikan yang diperap ni? Selalu kita akan rendam lama sikit. Lepas tu kita goreng garing.
Kalau nak masuk dekat sambal tu lah, dia kena balance dengan air asam jawa tu lah. Okey. Bila waktu kita boleh masukkan ikan masin ni supaya kita nak bagi tekstur dia tak lembik kan? Kadang-kadang kalau terlalu panas jadi lembik kan? So macam mana caranya tu? Maknanya lepas sambal ni dah masak, bagi dia sejuk. Untuk bagi dia rangup lah. So bagi dia sejuk baru kita gaul dengan sambal. So kita boleh tutup api dulu sementara tunggu sambal sejuk sikit. Kemudian kita nak masukkan ikan masin ni. Okey, tapi sebelum tu apa yang kita boleh buat untuk menu kedua kita ni? Okey, menu kedua kita ada sambal hijau. Okey. So sambil Azlina nak tukar kuali tu, tadi Azlina ada bagi saya cabaran. Dia kata, okey Fiza, ni cobek kan? Kalau cobek ni, cobek kayu ada, cobek batu So Azlina suruh saya hancurkan telur ni, betul ke? Betul. So hancurkan telur ni. Lepas hancurkan telur ni kita buat apa? Ni nama dia apa ni? Telur mata. Telur rebus. Okey, hancurkan telur ni. Lepas tu kita just tambah je dengan sambal. Sambal dengan tambal. Okey. Kita hancurkan telur ni, kita tambah dengan sambal. Okey, sambal yang nak saya tambahkan ni adalah sambal terung pipit yang mana Azlina nak kongsikan cara untuk buat sambal terung pipit. Ya Allah, ya tuanku, sedapnya sambal terung pipit. Kalau kita lihat sambal terung pipit ni kan, teksturnya dia ada ikan bilis yang tak hancur, diletakkan petai, Sugita suka sambal petai dan juga terung pipit. Terung pipit ni saya suka. Okey, mungkin boleh ditunjukkan cara apa keistimewaan resepi sambal terung pipit ini? Okey, sambal terung pipit ni dia ada petai, dia ada terung pipit, dia ada ikan bilis. So kita guna bahan-bahan dia, ada tomato, semua kita guna warna hijau lah. So tomato pun hijau juga. Tomato pun kita kena cari yang warna hijau juga. Betul. Okey, ni asal daripada mana ni resepi ni? Asal daripada Padang, Indonesia. Daripada Padang, resepi Indonesia. Resepi dia. Ini memang ada keturunan daripada Padang atau macam mana? Dia ada nenek moyang dulu. Ada nenek moyang dulu. Okey, Azlina masak kat situ. Ini sambal hijau yang dah sejuk tadi. So kita boleh campurkan ikan masin dalam ni Campur je. Campur je macam ni Kita campurkan, lepas tu kita gaulkan Macam tu je. Okey, kita campur, kita gaulkan. Alright. Okey, Azlina, bila cakap tentang sambal terung pipit dan juga sambal hijau ni kan, warnanya dua-dua sama, memang warna hijau kan. Kenapa memang Azlina pilih untuk menjual ataupun membuat sambal yang berwarna hijau ni? Sebab kadang-kadang ada orang suka sambal yang warna merah tu kan. Adakah disebabkan oleh memang nak rasa pedas berapi cili padi ataupun bagaimana? Sebenarnya kita orang ada 7 sambal. Tapi sambal hijau ni antara sambal yang kurang pedas. Ni sambal yang paling kurang pedas lah sebenarnya. Kurang pedas. So sambal merah-merah yang lain, sambal dia yang lagi pedas. Maknanya 2 sambal ni yang sambal yang kurang pedas, so kita memang menggunakan cili. Cili hijau. Okey. Mungkin bagi penonton-penonton kan yang balik kerja penat, tak sempat nak buat sambal, mereka ni memang rasa lebih mudah lah kalau boleh nak beli. Ada dijual? Ada dijual. Boleh kongsikan laman sesawang Facebook ataupun Instagramnya? Sakura Pelangi Empire HQ. Okey, jadi bolehlah dapatkan pelbagai jenis sambal di sana. Okey, kenapa kita makan sambal terung pipit ni dengan telur rebus ni tadi? Sebenarnya kan sambal ni dia tak perlu beriria dengan lauk lain tau. Okey. Dia cukup sekadar telur, nasi panas dah cukup. Okey. Itu je lauk dia. Inilah yang nak digambarkan analoginya Makan je sambal ni dengan telur dan ulam-ulaman pun dah sedap. Okey. Boleh kita masukkan petainya? Masuk petai. Okey, petai dan juga ini terung pipit inilah rupa terung pipit. Saya masukkan boleh? Masukkan semua ke? Masukkan sikit je. Masukkan sikit-sikit je. Sikit-sikit je Okey. Tak nak petai banyak, nak terung pipit banyak boleh? Boleh. Okey, tadi Azlina dah kongsikan kalau kita lihat bahan-bahan yang digunakan untuk sambal Azlina ni cili hijau dan juga cili padi. Tapi tahukah anda sebenarnya di seluruh dunia terdapat pelbagai jenis cili, antaranya ghost pepper antara cili yang terpedas di dunia. Apakah kita saksikan bingkisan yang sempat dirangkumkan oleh Ain? Silakan. Sebahagian besar penduduk di serata dunia pasti ada yang menggemari makanan pedas. Adakah anda salah seorang daripadanya? Dan tahukah anda tumbuhan rempah ini mempunyai ratusan jenis dan memiliki tahap kepedasan yang tersendiri.
Di samping itu, SHU atau Scoville Heat Unit adalah unit ukuran yang digunakan bagi mengira tahap kepedasan cili itu. Di Malaysia, cili padi yang selalu digunakan dalam masakan hanya menggunakan bacaan skala Scoville di antara 100,000 hingga ke 225,000 SHU sahaja. Tetapi, bagi cili terpedas di dunia, iaitu cili Carolina Reaper, telah mencatat bacaan SHU sebanyak 2.2 juta tahap kepedasan. Bagi cili ini, ianya telah diiktiraf oleh rekod dunia Guinness sebagai cili terpedas sejak tahun 2013 sehingga kini dengan tahap kepedasan sebanyak 400 kali ganda melebihi cili jalapeno. Selain itu, cili red Savina habanero, cili bud jolokia atau ghost pepper, muruga scorpion juga antara cili yang pernah memegang rekod terpedas di dunia. Namun jika santapan tidak ada rasa pedas, seperti tidak lengkap pula rasanya. Adakah anda berani nak tumbuk sambal belacan menggunakan cili-cili terhangat ini? Tepuk dada, tanyalah selera. Pedas. Carolina Reaper tu 2.2 juta unit dalam skala kepedasan. Dan kalau kita lihat, kalau cili biasa ni 750 unit sahaja. Dan hari ini kita bersama dengan Puan Azian Hassan ataupun lebih dikenali sebagai Kak Yan lah ya. Kak Yan nak tunjukkan kepada kita macam mana nak buat sambal. Ada macam-macam sambal. Tapi yang Kak Yan nak tunjukkan nak buat sambal gesek, sambal mangga ya. Okey Kak Yan, tadi saya dah try buat sambal belacan. Memang tak retilah nak buat sambal belacan. Jadi hari ni Kak Yan, saya nak belajar macam mana nak buat sambal gesek ni. Okey, sambal gesek ni, sambal ni Kak Yan memang suka sambal. Kak Yan hidup dari kecil memang sambal. Mak Kak Yan dulu cikgu tau. Kalau dia balik kerja tak ada sambal, dia hilang mood. Okey, baik. Memang dari kecil memang makan sambal. So sambal gesek hari ni Kak Yan nak buat 2 jenis. Satu yang ikan bilis. Orang kata orang Negeri Sembilan punya lah. Yang satu ni macam yang kedai-kedai tu. Segi yang Indonesia tu. Baik. So ini senang je sambal ni. Itu ada apa tu Kak Yan kat dalam tu? Ikan bilis dia kena disangai ataupun digoreng. Kalau goreng tu biar hilang minyak. Lepas tu kan kita masuk. Biar meleleh-leleh, peluh makan orang kata. Okey Kak Yan, bila cakap sambal ni meleleh-leleh, yelah memang sambal kena pedas kan. Tapi biasa kalau saya cubalah kan kat rumah buat sambal, bukan sambal yang macam tadi tu lah, sambal biasa-biasa, saya tak tahu nak pilih cili. Macam mana? Ini cili kampung pedas. Jadi bila nak pilih cili kampung dengan cili padi yang biasa tu, macam mana nak pilih, kira berapa banyak cili yang kita harus masukkan? Ini kan orang buat sambal tak ada main resepi. Orang main sambal, orang kata ikut suka je. Lepas last kali bila kita dah siap, baru kita balancekan dengan garam, gula dan asam. Baik. Sambil-sambil Kak Yan tengah nak blender sambal tu, saya nak tolong Kak Yan. Saya nak buktikan pada penonton je. Ya, saya pandai tumbuk walaupun saya tak pandai buat sambal. Jadi yang mana satu boleh saya tolong Kak Yan? Nanti Kak Yan nak pakai food processor dulu. Kak Yan guna ikan bilis, cili padi, tak pakai bawang, tak pakai apa. Saya tumbuk ni boleh? Boleh. Tumbuk mana? Cili saya tumbuk masukkan? cili. Cili biasa? Cili merah dulu. Cili merah tempera limau. Lepas tu terjun je kulit-kulit dia. Kak Yan ada sarung tangan lebih tak? Ada. Baik. Mana Kak Yan letak tadi? Ada. Kalau tak ada, saya... ni kan, Sugi, orang tua-tua dulu kata kalau tumbuk sambal, letak garam dulu. Letak garam dulu? Itu sebab tips bila mercik, tak pedih. Ya ke? Okey. Ini tips lah. Saya tak pernah tahu pula. Kalau tiba-tiba tumbuk pedih, ambil garam, Okey. Ini limau kasturi. Baik. Kak Yan dah siapkan sambal tu. Kak Yan masuk je semua tau. Ini tips Kak Yan ni. Baik. Sambal gesek ni, dia rahsia dia. Satu biji limau nipis, limau kasturi, dua-dua limau kena jalan. Baik. Garam tak payah masuk dulu sebabnya ikan bilis tu kita tak tahu. Betul. Macam Fiza cakap dah tadi, kita nak sambal tu ada kepedasan dia, masin dia, tapi tak naklah terlalu masin kan daripada ikan bilis. Tunggang je lah kan. Kak Yan dah tutup tu mata kan? Tutup mana pergi ni Sugi? Hilang. Memang kan mata tu bahaya tu Kak Yan.
Okey, sambal gesek ni jangan halus-halus tau. Okey. Okey, Sugi orang dulu kata kan. Kalau tumbuk sambal tak hancur kan. Tak taat tau. Alamak Kak Yan, saya belum lagi start tumbuk dan Orang kata tak setia. Okey, saya akan orang dulu kan kalau nak meminang orang suruh tumbuk sambal. Saya akan buktikan yang saya ni Tapi Kak Yan, sambal yang Kak Yan tengah sediakan ni dari negeri mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Inilah kejadian dia. Sedap makan dengan ni. Ubi rebus. Ubi rebus. Lepas tu makan tu kena peluh-peluh tau. Pedas. Sekarang ni pun dah peluh Kak Yan walaupun tak makan sambal lagi. Okey, dah siap ke tu Kak Yan? Dah. Ini dah siap dah. Oh, yang tu dah siap. Okey, yang seterusnya sambal Kak Yan ni kan kalau saya tumbuk macam bergegar. Ada orang komen kata bergegar studio Sri Pentas ni. Kak Yan kat rumah pun tak menumbuk sebenarnya. Kak Yan pakai blender je. Okey. Saya orang setia tapi sekarang ni nak tumbuk rasa pencebaran bunyi sedikit. Sebab kan kita menumbuk ni seronoknya Sugi kat atas lantai. Betul. Kak Yan sakit lutut. Okey, jadi tak apa. Kan pakai blender je lah. Okey, baik. Tapi memang sedap pakai batu lesung lah. Okey, baik Kak Yan. Seterusnya, batu gesek yang Kak Yan bawa ni, walaupun Kak Yan kata tak suka nak guna sangat. Nagilah Kak Yan tak suka, berat nak mampu. Hari ni Kak Yan boleh tunjukkan macam mana nak gunakan lah. Sekurang-kurangnya adalah juga feel saya guna kan. Dia kan sambal gesek yang ni, ada bawang ni. Okey. Dia semua kena goreng. Okey, baik. Goreng sampai lembut. Belacan-belacan. Bawang putih, bawang merah. Okey. Cili. Apa lagi ya? Ada belacan kan anda cakap tadi kan? Belacan, tomato. cili padi. Masuklah dia. Bawang putih. Dia minyak. Oh, ada minyak. Oh, iyalah sebab dah goreng kan. Okey, sebab dia tahan. Gesek tu. Kak Yan tunjuk dulu pasal saya nak cuba. Kak Yan bukan kerti kan? Kak Yan ni comel lah. Terlalu jujur orangnya. Macam inilah kot ya. Macam inilah kot ya. Oh, jadi bila buat sambal belacan ni, patutnya goreng belacan tu ke? Ini sambal gesek. Oh, sebab sambal gesek. Tengok colour dia lain. Faham. Bila kita goreng. Okey. Saya nak cuba lah. Buatlah. Okey. Kak Yan pemalas. Okey. Kak Yan, tapi kan kat depan ni ada sambal yang bagi saya nampak macam kerabu. Apa ada kat dalam sambal ini tu? Ini sambal kelapa. Ini sambal kelapa. Okey. Dia ulam dia kena ulam pegaga. Jangan main bantai je semua ulam kan. Oh, ya ke? Okey, yang tu special dari negeri mana pula tu? Tak tahu lah negeri mana. Tak tahu sangatlah. Okey, tapi kan yang tu ada tak makan dengan macam yang tadi ni makan dengan ubi kayu? Ubi kayu nasi kan. Macam ni itulah sambal ulam pegaga ataupun kacang kelisa lah. Oh, okey. Yang ni kan tadi Fiza Sabjahan kata dia suka tempoyak dengan sambal tadi tu. Ya Allah, ini kan. Ni negeri Kak Yan ni. Oh, ya ke? Dari negeri mana? Perak. Perak. Ni tempoyak. Okey. Tempoyak Sugi. Okey. Tahu suka tak? Saya tak pernah makan tempoyak. Ada banyak makan pack. So ni makan ni dengan nasi putih. Ikan goreng dah. Okey, baik. Kak Yan, dari tadi saya berdiri kat sini terliur saya tengok mangga kat dalam sambal tu. Yang tu pula sambal apa? Kalau yang ni macam kering sikit, yang tu basah sikit. Macam mana tu jadi? Itu mangga Kak Yan plan tadi nak buat sambal bacang tapi tak ada musim lah. Oh, ya ke? So mangga lah. Kak Yan masuk mangga air mangga tu lah. Oh, jadi bezanya yang ni ada air mangga kat dalam sambal tu? Oh, kita tenya. Mangga kat dalam sambal tu ada ke kita tabur je kat atas tu? Kalau nak tipu-tipu, tabur je lah. Kita tak tipu Kak Yan. Kita jujur. Janji nak sedap kan. Kalau sedap kita tumbuk sekali lah. Last sekali masuk. Okey, baik. Penerbit saya kat dalam Kak Yan. Diorang semua terhibur dengan Kak Yan. Okey, Sugi? Okey, susah ke apa? Saya okeylah tengah cuba. Tak menyesal. Saya suka cabaran. Tapi kan Kak Yan, kalau sambal macam tadi tu, kita tumis, kita guna minyak, bolehlah simpan lama sikit. Biasa masak sambal memang guna minyak tu lebih sikit. Kalau sambal-sambal macam ni, boleh ke simpan lama? Itu lagi lama. Yalah, kalau macam ni berapa lama boleh simpan? Kalau dah buat dalam peti ais kan. Simpan dalam peti ais, airtight container, seminggu tahan. Seminggu tahan. Tapi bergantung jugalah kepada orang yang makan tu Sugi. Kalau Kak Yan sekali hadap je. Tapi banyak ni Kak Yan ni. Kak Yan suami isteri je makan. Wow, banyak betul. Kak Yan makan sambal je. Ya. Dan makan nasi. Okey, ada orang cakap kalau makan sambal, kalau makan banyak cili padi lah, dia kekal muda, awet muda lah. Ya ke? Itu rahsia Kak Yan kot. Kenapa Kak Yan tak awet muda? Alamak, Kak Yan, itu pendapat kita orang. Kak Yan masih nampak muda. Ya. Okey, tapi Kak Yan, selain daripada sambal-sambal yang ada kat sini, ada tak sambal lain yang Kak Yan memang suka buat, memang resepi turun-temurun? Orang dulu buat sambal, petik-petik aja buah-buah ada kat rumah. Betul. Buah kundang, buah apa lagi ni? Ada macam-macam kat depan tu sebenarnya. Mungkin kan? Kak Yan boleh nak tunjuk kan? Boleh. Mungkin makan dengan sambal. Orang ni tak pernah belimbing cuba. Kan? Belimbing.
apa lagi ya? Kundang. Macam-macam. Saya lah. suka kacang botol tu. Kacang botol kan? Itu. Saya suka itu buat ulam. Ulam. Orang dulu-dulu sambal ni jadi main dish. Okey. So kalau rasa kau nak tangkap ikan, tangkap je lah makan. Kita sekarang side dish. Okey. Kan kita ada lauk banyak kan. So memang makan ulam sekali lah, kenyang. Okey, baik Kak Yan. Sebenarnya saya faham kenapa Kak Yan kata Kak Yan tak suka guna kan gesek ni. Dia walaupun dia orang kata sesuatu yang baru, tapi dia agak memenatkan lah kan. Okey, tapi baik. sebenarnya sambal ni tak payah hancur sangat. Oh ya ke? Okey, tak apa. Saya masih akan teruskan cabaran yang diberikan Kak Yan kepada saya. Tapi Kak Yan, sebelum tu Kak Yan nak kongsikan laman IG ke Facebook ke YouTube. Katanya ada YouTube kan? Kan? Bagi nak mereka juga, nak belajar. nak juga tambah follower kan. Bolehlah follow Kak Yan punya Instagram Azian Hassan. Okey. YouTube pun Kak Yan. Okey, adalah semua resepi sambal-sambal macam-macam lagi lah ya. Ada macam-macam. Seminggu 2 kali mesti ada. Okey, baik. Saya nak teruskan saya punya orang kata apa cabaran ini. Lepas ni mungkinlah tak tahulah siap ke tak. Anda di rumah, apa kata kita dengarkan pendapat orang lain, orang di luar sana berkaitan dengan sambal. Suka ke tak? Sambal mana yang diorang suka? Jom kita dengarkan. Saya punya favourite sambal ialah sambal belacan. Sebab saya pun ada latar belakang Negeri Sembilan. So memang usualnya orang Negeri Sembilan makan pedas. So memang saya suka saya makan sambal belacan. Saya tak boleh tak ada sambal belacan dalam makanan saya. Okey, untuk makanan favourite saya suka semua benda yang pedas, yang ada cili. Setiap kali makan wajib ada kepedasan. Favourite saya mungkin sambal cili petai, itu memang best. Saya kalau makan, saya mesti nak ada sambal. Kalau tak ada sambal rasa tak lengkap. At least kena ada cili, makan dengan telur. Favorite saya memang suka makan pedas. So sambal tu memang paling sukalah. Setiap makanan kena ada sambal kalau boleh. Antara sambal yang saya selalu makan, sambal ikan bilis, sambal sotong, sambal paru. Paling best kalau mak saya masak. Memang tak boleh lawan dengan orang lain, memang sedap. Sambal belacan daripada dia tu is a must untuk setiap makanan. Aduh, penatlah saya gesek sambal tadi. Tak sempat pun dah habis nak siapkan sambal gesek tadi tu. Apa pun inilah antara yang sempat kami bawakan buat anda hari ini. Saya sempatlah juga membaca komen-komen anda. Ramai yang kata sambal sedap, sambal ikan masin ni. Nak cepat masak lada tu, letak gula. Itu tips tu. Dan ada yang cakap Fiza dan saya pandai tumbuk. Ya, kami pandai tumbuk walaupun saya tak pandai buat sambal. Ada yang kata eloklah nak makan sambal kejap lagi. Macam-macam yang telah anda kongsikan. Terima kasih. Dan kalau anda sempat masak sambal ataupun dah masak, dah siap tu, bolehlah tag kami di Instagram ataupun Facebook. Seperti yang anda dah lihat tadi, Fiza pun dah kongsikan bersama dengan anda sambal ikan masin dan sambal hijau, terung, pipit petai. Nampak tu dah siap, cantik semacam. Yang tu ada tempe ya. Ada tempe di situ. Ni nampak berkhasiat, sambal sedikit nasi dengan sayur-sayurnya, dengan ada terungnya di sini. Mungkin ini boleh memberikan anda inspirasi lah untuk makan malam hari ini. Kalau tak sempat untuk masak tengah hari, yalah dah nak pukul 1 kan. Mungkin ada yang dah siap masak sebab anak-anak dah nak pulang ke rumah. Jadi kalau tak sempat, boleh masak untuk makan malam, simpan untuk hari keesokannya. Sambal ni rasanya kalau simpan lama lagi sedap kot rasanya. Tapi apa pun, kalau anda ingin kongsikan bersama dengan kami, seperti biasa, terus ke Facebook WHI dan terus kongsikan komen-komen anda bersama dengan kami. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Cik Azlinah Mahmud dan juga Puan Azian ataupun Kak Yan atas perkongsian sambal-sambal mereka. Saya cukup terhibur lah hari ini. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Pedas. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Mesti ada yang tengah tumbuk sambal sebab terliur tengok sambal-sambal yang dikongsikan oleh penonton-penonton, oleh tetamu-tetamu kami sebentar tadi. Dan sekarang ini kita dalam segmen tajaan yang hari ini kami nak kongsikan kepada anda satu lagi perkara yang penting yang harus anda uruskan di rumah bersama dengan keluarga. Kita bersama dengan orang kuatnya iaitu selaku pengerusi SW Corp, iaitu Yang Berbahagia Datuk Dizalman bin Datuk Mokhtar, yang hari ini nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang
Badan Pengurusan Sistem Pekerja dan Pembersihan Awam ini atau lebih dikenali sebagai SW Corp. Assalamualaikum, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Datuk suka makan sambal? Oh, dah tentu. Kita orang Malaysia memang suka sambal. Kalau makan sambal, Datuk suka makan sambal apa tu Datuk? Kalau saya memang suka sambal belacan. Tapi bila tengok akak tadi masak sambal hijau tu, tinggal pula. Tapi dah lama tak pergi Jakarta. Sambal hijau boleh makan kat Jakarta je. Tak payah pergi Jakarta tu. Tengok WHR pun boleh makan. Okey, lepas ni kita boleh cuba. Tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi lah, mungkin Datuk boleh kongsikan juga bersama dengan kami di Wanita Hari ini dan juga penonton-penonton kita, apakah yang dimaksudkan dengan SW Corp bersamamu? Okey, pada tahun ini SW Corp kita pilih tema untuk SW Corp bersamamu ni sebagai sebuah agensi yang mempelopori dan juga dipertanggungjawabkan untuk soal pembersihan. Jadi kita ketengahkan tema ini sebab kita nak kali ini masyarakat benar-benar tahu peranan dan juga fungsi SW Corp itu sendiri, dan juga dalam masa yang sama kita nak bersama-sama dengan masyarakat dari segi mendedahkan kepada mereka kepentingan untuk kerjasama antara masyarakat dan juga SW Corp di dalam untuk melahirkan negara yang bersih, sejahtera dan juga indah. Dan kita harap melalui tema ini kerjasama yang erat ini akan dapat sama-sama memberi kepentingan, memberi keuntungan kepada masyarakat dan juga kepada kita dan juga kepada negara. Bila bercakap tentang apa yang Datuk kongsikan tadi, bersamamu itu sendiri diangkat untuk dekat dengan masyarakat, untuk sama-sama bekerjasama. Dan bila bercakap tentang pendekatan SW Corp untuk terus bersama dengan masyarakat ini, apakah sebenarnya pendekatan yang ingin dibawakan? Dari segi pendekatan, yang pertama saya nak masyarakat juga rakyat tahu apakah itu SW Corp dan juga apakah peranan kita. That's why kita mula ke depan, kita mula berani untuk menonjolkan diri kita. Dan yang kedua, kita juga sedang merangka dan juga telah pun merangka untuk sepanjang tahun ini hampir 200 program yang bersifat kempen, yang bersifat pendidikan, yang sifat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan untuk menjaga kebersihan. Antaranya kempen-kempen yang kita laksanakan, jangan gunalah. Maksudnya jangan gunalah ni bahasanya mudah. Kita nak cakap dengan masyarakat, kalau boleh jangan guna plastik yang pakai buang ni. Kalau masyarakat boleh ada beg ketika pergi pasar, pakailah beg tu. Jadi tak payah kita gunakan lagi plastik yang pakai buang ni, yang akhirnya plastik ini juga akan mendatangkan sampah yang perlu diurus. Yang kedua, kempen buang sampah di tong sampah. Sebenarnya kempen ini bersifat mudah. Sebenarnya semua orang tahu buang sampah di tong sampah, tapi ramai juga yang tak buat benda tu. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita lakukan supaya rakyat dan juga masyarakat betul-betul sedar. Dan yang saya fikir antara kempen yang berjaya kita laksana ialah kempen Berani Tegur. Berani Tegur ni ialah saya nak masyarakat itu sendiri berani menegur kalau mereka melihat ada kebincangan dan juga perkara-perkara yang dilakukan oleh orang lain. Contohnya bila kita lihat ada yang buang sampah, kadang-kadang kita diam. Tetapi kali ini melalui kempen Berani Tegur ni kita tegur dia. Tolong ambil sampah yang kamu buang di tong sampah. Malah kita juga raikan ada seorang doktor yang kita angkat sebagai kita punya ikon kerana keberanian dia. Cerita dia viral. Bila dia nampak ada orang buang sampah daripada kereta, dia turun kereta dan dia minta yang buang sampah tu angkat sendiri masuk dalam kereta. Jadi kaedah-kaedah begini kita harap kita dapat terus memberi kesedaran kepada masyarakat tentang peranan mereka sendiri. Mereka sendiri boleh membantu kita dari segi untuk mewujudkan Malaysia yang bersih ini. Saya suka apabila Datuk katakan tentang peranan masyarakat. Sama-sama kita menjalankan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan ini. Dan ini ada kaitannya dengan kenapa Datuk pembudayaan kebersihan dan juga kita semula penting kepada setiap masyarakat ini sebenarnya. Dia sangat penting sebab soal pembuangan dan juga pengurusan sampah ni, saya yakin semua orang hanya tahu buang sampah. Kebanyakan daripada kita hanya tahu buang sampah dan kita tidak pernah terfikir ke mana akhirnya sampah itu pergi. Kita tak pernah tahu pun. Yang kita tahu buang, lepas tu lori ambil dan kita. Jadi melalui kempen ini kita harapkan nanti dengan kesedaran yang ada ini, masyarakat dapat membantu kita dari segi pengurusan sampah itu sendiri. Sebab kalau kita lihat dari segi keadaan hari ini, kalau dari segi soal pengurusan sampah ini tidak diurus dengan baik, kita mempunyai kebimbangan akhirnya nanti dari segi alam sekitar kita akan tercemar. Sebab pengakhiran sampah ini adalah di tapak pelupusan sampah. Dari segi matlamat SW Corp sebenarnya sekarang ini kita kalau boleh kita nak kurangkan paling minima sampah yang perlu diuruskan di tapak pelupusan sampah melalui kaedah kita semula.
Jadi kalau ada peranan daripada masyarakat untuk melaksanakan program kita semula, akhirnya nanti sampah yang perlu diuruskan di tapak perusahaan sampah ini semakin lama semakin berkurangan. Sebenarnya banyak perkara yang kita buang sebenarnya, benda itu boleh diguna balik sebenarnya kalau kesedaran itu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama, kalau kita dapat amalkan kita semula ini, sebenarnya ianya juga memberi satu peluang pendapatan. Penjanaan ekonomi baru. Cuma kadang-kadang kita tak sedar. Jadi melalui program-program yang kita lakukan ini, kita nak beritahu dengan suri rumah terutamanya, bahawasanya minyak masak terpakai ni, kalau daripada buang sebenarnya boleh recycle, ada orang beli. Maksudnya dia boleh menjanakan pendapatan semula. Barang kertas, surat khabar, ini semua perkara-perkara yang kalau kita beri penekanan, kita beri pengajaran dan akhirnya rakyat dan juga masyarakat dapat amalkan program kita semula dan akhirnya matlamat utama kita ialah kita nak kurangkan sampah yang perlu diuruskan di tempat pelupusan sampah. Okey, Datuk, masa kita dah tamat, tapi secara ringkasnya Datuk, kalau Datuk boleh kongsikan kepada penonton, apakah harapan Datuk kepada masyarakat berkaitan SW Corp bersamamu ini? Harapan saya ialah setiap program yang kita lakukan, masyarakat dapat bersama-sama dengan kita dan akhirnya kerjasama yang erat ini akan dapat membantu melahirkan Malaysia yang bersih, indah dan juga sejahtera. InsyaAllah, sama-sama kita berdoa agar ia dapat direalisasikan dan dapat mendapat kerjasama yang baik daripada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia, Datuk Rizalman bin Datuk Mokhtar selaku pengerusi SW Corp yang hari ini berkongsi tentang peranan kita sebagai anggota masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan negara dalam SW Corp bersamamu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, Datuk. Lepas ni boleh makan sambal Boleh. Okay. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okey, baik, kembali bersama kami. Fiza pun dah bergandingan semula bersama dengan saya. Nak angkat tangan. Apa ni? Saya nak tanya Sugi. Apa persamaan cili dan sambal dan juga cinta? Kedua-duanya pedas. Bukan. Tak tahu tak apa persamaan sambal dan juga cinta. Cinta tu walaupun kita sambal belacan ataupun sambal yang pedas ni, walaupun kita makan menitik air mata, tetap kita makan sampai habis juga. Begitu jugalah dengan cinta. Walaupun kadang-kadang ada terpaksa mengalir air mata, tapi tetap nak kita harungi juga. Orang kata hadap juga. Sangat deep dah, awak bernasib baik hari ni Fahrin Ahmad tiada. Okey. Dan hari ini kami dah kongsikan kepada anda antara jenis-jenis sambal yang mungkin menjadi kegemaran ataupun ada juga yang mungkin tak pernah tahu ada wujudnya sambal-sambal sebegini. Sebab setiap negeri ataupun setiap keluarga maupun individu ada cara-cara tersendiri ataupun cara yang berbeza untuk mereka buat sambal, masak sambal dan juga menikmati hidangan sambal. Macam kalau kat Facebook, Fiza, masih lagi ramai yang berkongsi komen-komen mereka. Katanya Syah Putri kata sedapnya kalau makan dengan nasi panas-panas. Betul, kami pun sama wavelength sekarang ni. Kalau ada nasi panas, rasa Fiza dah makan sambal apa ni? Tempoyak. Saya suka sambal tempoyak. Kenapa saya suka sambal? Saya ni pelik sikit. Saya tak makan durian. Okey. Saya tak makan durian tapi saya makan tempoyak. Sebab tempoyak ni dia ada rasa masam. Okey, baik. Saya makan sambal tempoyak dan sambal gesek ni pun saya suka. Kalau arwah nenek saya dulu dia selalu buat sambal hijau. Sambal hijau tu tapi namanya tu macam tak sesuai sangatlah, tapi dia panggil sambal tu nama sambal bodoh. Sambal bodoh. Jadi kalau makan sambal tu kan, sebab kita memang akan tambah nasi dengan banyak dan kemudian letak belacan sikit, ikan bilis, kemudian dimasak dan kadang-kadang kita tambah juga dengan ikan masin. Masa awak tengah duk explain tu, ramai juga yang terliur. Saya boleh bayangkan macam mana awak menikmati masakan arwah nenek awak. Pasti sedap. InsyaAllah. Okey, dan kami nak kongsikan kepada anda antara jenis-jenis sambal dan anda penonton-penonton kalau mungkin ada sambal-sambal istimewa nak kongsikan resepi, share lah dengan kami di Facebook maupun di Instagram kami. Tapi dah masak sambal ni, belakang tu kita tengok kemas je dalam kemas kan? Kemas. Okey, kemas itu adalah tak semua orang sebenarnya, Fiza. Ada orang dikemas macam dah habis siap dah masak ke buat apa-apa dia akan kemaskan. Tapi ada orang kan luaran je nampak cantik tapi punyalah foto bilik mereka kalau awak masuk memang bersepah. Dia ada perbezaan dia pembersih dengan pengotor tau. Pengotor ni memang maksudnya pakai baju yang tak dibasuh, kadang-kadang tak menjaga kebersihan diri. Jadi apa definisinya? Jumpa esok di Wanita Hari Ini. Nampak cantik tapi pengotor. Esok kupasannya. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita Hari